Assalamualaikum and good day everybody. Today kita akan belajar short term financing, pinjaman jangka masa pendek ataupun pembiayaan jangka masa pendek. Bila jangka masa pendek ni biasanya kita ingat less than 1 year. Alright. Okay, jadi di sini kita akan tengok chapter ni macam mana nak kira actual interest rate yang dikenakan kepada peminjam ataupun kita panggil effective interest rate, EIR. Okay, let's go one by one. Short term financing, kita ada banyak dia punya sources. So number one, kita ada trade credit. Ni kalau kita ambil barang daripada supplier, supplier bagi diskaun untuk pembayaran yang cepat. Yang kedua, kita ada bank loan. Bank loan ni kita ada bank loan pinjaman jangka masa pendek lah. Dan yang ketiga, kita ada commercial papers. Commercial papers ni dikeluarkan oleh firm ataupun syarikat-syarikat yang memerlukan dana, tetapi syarikat tersebut mempunyai credibility yang tinggi lah, yang hebat-hebat lah. Contohnya mungkin Tesco ke kan, ataupun Procter & Gamble ke. Dia orang boleh keluarkan commercial paper, orang percaya dia akan bayar balik lah lepas dia pinjam daripada public. Okay, di sini tujuan kita nak belajar ni, mungkin kita nak tengok the best alternative. Okay, dalam syllabus kita nak pilih di mana di antara pilihan-pilihan short term financing ni adalah yang terbaik. Apabila kita kata yang terbaik, kita nak tengok effective interest rate yang terendah. Jadi kita membayar kos dengan yang paling rendah, ya. Interest yang paling rendah adalah kos yang paling rendah lah, sebab kita meminjam kan. Alright. Okay, number one, kita tengok what is trade credit. Trade credit ni disediakan oleh supplier. Biasanya syarikat-syarikat besar lah, kilang-kilang apa semuanya, dia akan keluarkan dia punya produk, dia punya manufacturing kan. Dia akan keluarkan untuk kita jual kepada semua pemborong, dan pemborong boleh membeli dengan term-term tertentu. Dia panggil trade credit, which is lagi cepat dia bayar, dia akan dapat diskaun. Contohnya kita boleh tengok di sini 315 net 30. This one contoh satu term trade discount. Sorry, saya besarkan sikit. Okay, 315 net 30. Maksudnya anda akan dapat 3% diskaun jika bayar dalam masa 15 hari pertama. Okey, atau masuk je hari ke-16 sampai hari ke-30 kena bayar penuh. Ya. Jika anda ambil barang dalam masa 15 hari anda bayar, anda akan dapat 3% diskaun. Masuk hari ke-16 dan hingga hari ke-30, anda kena bayar full apa yang anda ambil barang tersebut. Kalau masuk hari 31 ataupun dah lebih daripada itu, anda kena blacklist lah. Blacklist tak boleh lah ambil barang lagi dekat syarikat tersebut secara kredit. Alright. Okay, trade credit can be divided into two parts, free trade credit dengan costly trade credit. This one kalau kita ambil ataupun kita tak ambil diskaun tersebut, dia ada cost dia lah. Okay, kalau contohnya kita ambil this one 315 net 30 ni, this one walaupun tak keluar dalam final exam, kita boleh baca lah. So katakan anda ambil anda punya sales adalah 15 juta dan anda dapat diskaun 3% lah, menggunakan anda punya konsep bayar dalam masa 15 hari ya. Dan juga jika anda tidak mengambil diskaun, forgo 30 hari, ini adalah amount dia lah. Okey, jadi anda punya cost adalah 606,000 daripada 15 juta tadi. 15 juta banyak lah kan. So apabila anda tidak ambil kos, jika anda forgo kos tersebut, maksudnya anda tidak mau mengambil diskaun 3% daripada bayar 15 hari tersebut, kos anda adalah 74.22. Agak besar patut ambil diskaun tersebut. Okey, nak kira dalam final exam, kita hanya gunakan formula this one lah, dipanggil annual percentage rate. Kalau yang lain guna EIR, yang ni guna annual percentage rate, APR. So this one senang saja, discount rate bahagi 100 tolak discount rate. Contohnya dia bagi 3% kan. So 3% bagi 100 tolak 3. Tak payah tukar daripada decimal lah kalau 100 sudah situ kan. Dan 360 tolak credit period, berapa jangka masa kredit yang diberi, dan discount period. So credit period yang ujung tu lah. Kalau kita tengok dalam soalan ni, dia punya credit period adalah 30, discount period adalah 15. Okay, mungkin ada dalam ni. Yes, dimasukkan dalam formula, you dapatlah 74.2. So means that if you forgo this
discount rate, tidak mengambil ataupun tidak mengambil advantage dalam membayar masa 15 hari, kos anda adalah setinggi ini ya. 74.2%. Alung pun tak mahal macam ni. Next, kita pergi kepada short term loan. Maksudnya short term bank loan lah. Boleh pinjam dekat bank. So, this one is dia punya products. So, maturity less than 1 year. Standard lah, kita faham. Promissory notes, this one dokumen yang sah. Maksudnya kalau ada apa-apa masalah, akan dibawa ke mahkamah. So, kita ada satu term dipanggil compensating balance. This one kalau kita pinjam kat bank, bank suruh simpan sebahagian daripada pinjaman kita tersebut. Dia panggil compensating balance. Minimum balance required throughout the loan period. Masa anda pinjam 100,000, bank kata jangan bawa keluar lagi 20,000 terakhir. That one is compensating balance. Tapi kalau dia tak bawa keluar, kita tak boleh guna lah kan. Tapi duit anda. So ini adalah bank punya syarat untuk meninggikan effective interest rate. Kita tengok sebab kita dapat 80,000 je, lagi 20,000 kita punya juga, tapi tak boleh bawa keluar. Because what, bank mau keep it and bank nak earn interest jugalah kan. And kita ada line of credit. Line of credit ni maksudnya ada beberapa line pinjaman lah. Maksudnya kalau kita habis line pertama, kita ada line kedua, ketiga. That one is agreement lah between bank dan firm. Maksudnya dia ada beberapa lah. Dan akhir sekali kita ada revolving credit agreement. So kalau kita habis satu credit agreement, dia akan automatic top up. That one revolving macam pistol revolver kan. Revolver yang pistol peluru 9 biji tu bukan 6 tu. So dia akan habis, di bawah tu akan naik ke atas lagi peluru kan. Sama juga macam dalam this revolving credit agreement, habis dia akan ganti baru habis satu, naik top up lagi satu. Alright. So kita tengok kepada effective interest rate, APR. This one short term bank loan. Senang saja nak kira interest rate, interest, proceed dan time. Ataupun kita guna interest bahagi proceed darab 1 bagi time. So senang saja, principal darab rate darab time. Jika anda pinjam contohnya 100,000, berapa interest rate? Mungkin dalam 3% dan time mungkin 6 bulan sahaja. So 6 per 12 bulan. Ataupun anda pinjam 3 tahun. So 3 darab 3 years kan. Ataupun kita gunakan hari 360 hari kan. Mungkin 30 hari sahaja kita pinjam bagi 360 hari. Soalan tu kadang-kadang guna 360 kadang-kadang 365, bergantung. Okey, contohnya di sini kita nak kira DBS Berhad plan to borrow 10,000, interest rate of 12%, maturity 1 year and 6 months. Alright, so yang pertama kita nak guna untuk 1 year dulu. So senang saja, kita punya principal so this one 1,200 bahagi 10,000. And then darab 1 bagi 1 lah, 360 1 1 year kan. So tak payah ada 1 je pun tak apa. So dapat 12%. Kalau 6 month, you kena bagi 180 bagi 360, dapat 12%. So itu dah dia punya rate. Okay, kita ada kaedah lebih mudah, kita akan tengok dalam formula lepas ni. Okay, this one is discount interest. So kita proceed principal tolak interest. So kita kena, kalau ada discounted loan, kita kena tolak interest dahulu. Dan di sini EIR for 1 year. So this one 1,200, 10,000 kena tolak balik kita punya interest tadi 1,200 balik. Maksudnya this one interest dia dah tolak siap-siap daripada principal. Anda pinjam katakan 10,000, apa tu bank kata anda punya interest adalah 1,200. Jadi dia tolak siap-siap. Jadi anda tak dapat 10,000 tersebut. Anda dapat 8,800 lah. So di sini adalah discount interest. Dan kita tengok juga dia bahagi kepada 1 year dan 6 month. Ada compensating balance. Compensating balance ni kita kena simpan balance dalam bank So maksudnya kita dah kena tolak siap-siap daripada pinjaman kita. This one 10,000, bank kata simpan 10%. So 1,000 tak boleh keluar. Sama juga 1,000 tak boleh keluar Alright. EIR akan increase. Okay. Sama macam discount, EIR akan increase. Dan kalau digabungkan kedua-duanya, anda kena tolaklah kedua-duanya. So this one is anda punya discount interest, this one anda punya compensating balance. Kena tolak siap-siap lah dan darab date. Nanti kita akan tengok formula yang lebih mudah. Okay, this one is revolving credit agreement. This one ada commitment fee kalau anda tak guna pinjaman anda. Katakan anda pinjam 1 juta, anda guna 800,000 saja. 200,000 tu kena commitment fee.
Yang 800,000 tu kena interest. So ada dua lah di situ. So ini pun ada pengiraan dia juga. Contohnya di sini adalah granted revolving credit amount of 100k for 1 year at 14%. Okay. Dan commitment fee adalah 0.5. Only uses 80,000 and 30,000 unused. So 80,000 yang ini anda pinjam pinjam 100,000 revolving credit agreement. Habis je 1,000 ni dia gantilah kan. Maksudnya kita this one lah 80,000 je anda guna. So this one kena interest 14%. Yang ni tak guna. Tak guna pun kena bayar juga 0.5%. Tengok macam mana dia kira. So interest yang pertama anda kena kira dulu macam biasa. Principal darab time darab interest dapat this one. Interest saja kena bayar kat bank. So yang pakai 80,000 kan, kenalah bayar 10,000. Commitment fee 20,000 tadi tak bayar. So 0.5%. Decimal hati-hati. 0.5% ada less than 1%. So RM100. So EIR you kena kira you punya interest tambah you punya compensating balance fee bahagi you punya pinjaman darab 1 bahagi 1 lah, this one 360 hari dapat 14.12. Okay. If revolving credit with compensating balance is proceed, principal tolak compensating balance. So kena ingat kena tolak compensating balance. This one commercial paper. Commercial paper yang dikeluar oleh firm yang besar lah. Dia pun ada konsep dia 180 hari atau 270 hari. So satu paper tu berapa ringgit. Kadang-kadang kita nak pakai 5 paper, kita jual 5 paper. Alright, compensating balance kalau ada, adalah. This one tak ada. Biasanya tak ada. Dan dijual dalam discount. So you kena tolak discount, amount dan placement fee. Kena kira cost untuk setiap paper itu Okay, this one is effective interest rate. Interest, face value. Tolak interest, tolak this one lah, face value balik. Placement fee, sorry. This one placement fee. Untuk issuing cost. Berapa cost yang dikeluarkan lah. Alright. Okay, katakan C Berhad issue 100,000 commercial paper at 6% interest rate. So dia nak 100,000 lah nak raise untuk company dia. Maturity is 6 month. 6 month. Maturity dia matang adalah masa 6 month dan issuing cost adalah 5%. So mula-mula you kena kira interest. Okay, this one. Sorry. Okay, this one. You kena kira interest bahagi this one is you punya commercial paper values. Tolak this one you punya interest, tolak issuing cost. So hati-hati nak kira issuing cost is 5%, 5,000. This one interest rate kata 6 month jadi 3,000 lah. So ada 6,000 jadi 3,000, 3,000. This one you punya face value dapatlah 6.5%. So you nak buat decision jika dia bagi 2 atau 3 commercial paper, revolving credit agreement ataupun you punya credit, trade credit. So tengok yang paling rendah itulah you nak pilih untuk mencari dana untuk syarikat you lah. Alright. Okay, kita tengok kepada nota kita Sini ada sediakan nota untuk anda kira short term financing. So anda hanya perlukan guna formula ini sahaja. Jangan risau cikgu kita panjang-panjang tadi, anda perlu baca dan faham lah serta slide yang disediakan. But then nota untuk kira calculation, dalam chapter ini hanya tengok pada nota yang saya telah berikan. Okey, macam mana nak guna? Pertama, kalau kira trade discount, so you kena annual opportunity cost ataupun APR tadilah, annual percentage rate. So dah di discount lah. Kalau 3, letaklah 3 saja, jangan tukar pada decimal. Ni credit period. Kalau tadi 30 hari, discount period 15 hari. So macam tu saja guna formula this one. Jika anda diberi soalan discounted loan, masa loan yang anda pinjam 10,000, dia kata interest adalah 1,200. Anda kena tolak siap-siap. That one is discounted loan. Dia akan sebut perkataan discount. Okay. Lepas tu kalau ada sebut lagi satu, dia kata jika ada compensating balance yang kena simpan kat bank kan, berapa bahagian daripada pinjaman anda, ataupun revolving credit agreement, anda gunakan formula yang ini. So interest, anda kena kira interest lah. Principal darab time darab rate. This one commitment fee. Jika anda tak ada dalam soalan tu, tak ada compensating balance, tak adalah commitment fee, biarkan zero. Lepas tu amount receive. Amount receive jika discounted loan, anda pinjam 80,000, anda punya
anda punya interest adalah 1,200. Anda kena 80,000, tolak 1,200. Amount yang anda terima saja. Dan jika ada compensating balance, this one lah, soalan compensating balance, anda kena tolak compensating balance. Kalau tak ada, biarkan zero. Okey, darab 360 hari bagi katakan setengah tahun, anda 180 hari lah di sini. Okey, kalau mungkin sebulan 30 hari lah di sini, darab 100%. Dan anda punya commercial paper, commercial paper formula dia yang begini. So commercial paper dia punya formula adalah sendirian begini. So interest, so anda kira interest dia berapa lah, principal time darab rate. So this one face value. Face value ni senang saja, anda kira berapa total amount yang anda ingin raise, anda ingin pinjam lah untuk syarikat anda. So kalau dia kata 100,000, so letaklah 100,000. Kalau satu paper 20,000, anda nak pakai 5 paper, so 100,000, letak 100,000. Tolak interest atas ni balik, sama je. Sebab dia menolak anda punya interest dahulu siap-siap, dan anda punya float cost. Jika cost ni anda nak keluarkan paper, ada cost, flotation cost. So flotation cost ni bukan dalam bentuk rate, anda kena darab siap-siap daripada face value. So darab sama juga, 360 hari bagi mungkin kalau setengah tahun 180 hari, darab 100%. Okay, itu saja. Kita akan tengok soalan-soalan dan untuk discuss selepas ini.